Kau dah start. Okay kot, dah start kot. Okay dah. Boleh dengar kan? Tenang lah. Okay, boleh dengar semua Tenang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syardi bin Ahmad Al-Rashid. Hari ini kami akan membincangkan tentang cyberbully. Cyberbully ini merupakan satu komunikasi melalui teknologi bertujuan untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan bahawa bagusnya diri dia. Cyberbully ini boleh menjadi satu masalah global yang telah menjadi satu masalah yang besar pada zaman sekarang kerana remaja yang telah menjadi pengguna utama dalam sosial ini. Mereka sanggup buat benda ni untuk mendapatkan perhatian orang lain untuk menjadikan bahawa bagus. Korang pernah tak kena cyberbully ni? Macam Arif pernah kena tak? Pernah. Oh, pernah Okay. Time kena tu kan mesti ada rasa macam stres ke. Okay, faham. Macam setengah orang bila dia kena, dia akan rasa macam sedar tak sedar dia kena. Dia macam ambil tak kisah pun. Cyberbully, macam kalau untuk korang tahu, cyberbully yang teruk ni boleh menyebabkan seseorang jadi murung, jadi resah dan paling teruk sekali untuk tertekan. Tekanan yang teruk boleh menyebabkan kematian. Korang pernah dengar macam ada artis Korea ke sesiapa ke yang mati disebabkan stres atau kena kecaman netizen ke? Ada tak pernah dengar? Banyak kan? Macam tahun lepas, macam saya dah buat research, ada 2 artis Korea, tapi nama dia tak pasti sangat lah sebab tak yakin sangat dah sebut nama dia. Ada 2 artis Korea, dia membunuh diri sebab stres kerana kena kecaman dengan cyberbully ni lah daripada netizen. Okay, pada saya punya nasihat, sekiranya korang rasa yang cyberbully ni untuk macam boleh kena dengan orang yang anda kenal ke, saya tak sarankan tu betul lah. Cuma sebab kena hati-hati sebab orang lain boleh berpengaruh dalam hal ni. So korang kenalah hati-hati dengan sosial media zaman sekarang ni kerana pengaruh yang kuat main peranan pada zaman sekarang. Dengan sekarang ramai kan orang guna sosial media ni untuk berinteract atau macam nak gunakan sesuatu menjadi influencer. Okay, sekiranya anda kena cyberbully ni, apa yang korang kena buat? Korang kena block diorang ataupun korang delete lah diorang daripada sosial media terus, so korang tak ada jumpa dia lagi kan. Rasanya itu je lah daripada saya. So saya teruskan kepada kawan saya, Aiman. Okey, saya Muhammad Raiman bin Muhammad Sunusi. Saya akan cakap pasal cara-cara untuk atasi dengan konklusi untuk cyberbully ni. Okey, cara-cara kita nak atasi ni, selalunya kalau kita cyberbully, setengah orang dia akan terus macam dia akan stres. Sedangkan dia yang paling penting benda-benda ni, kadang orang cyberbully tu kadang dia rasa macam sebenarnya dia tu sebenarnya ada masalah insecurity. Maaf ya, ada guru. Dia ada masalah diri sendiri juga. Jadi dia lepaskan dekat orang lain supaya macam orang tu pun rasa apa yang dia rasa. Tapi dia tak patut itu. Dalam kes macam ni, selalunya kalau orang cyberbully cakap bukan pada kita just anggap je benda tu macam kita buat tak tahu. Kalau kita layan, benda tu akan jadi lagi teruk. Lagi kita layan, lagi teruk lah benda tu. Kita bersikap hati, dia bersikap hati, dan tak ada faedah pun. Lepas tu dan dalam saya kes bully online ni, cuma kena fikirlah, jangan ambil hati sangat benda tu lah. Jangan sikit-sikit baca benda tu, lepas tu benda tu asalnya tak menyakit hati, jadi menyakit hati semua tu. Benda tu akan efek daripada tu, patutnya efek tak ada, tapi jadi berkesan lagi teruk. Sampai ada yang depres, ada yang makan hati, ada yang makan tak selera lah, apa semua lah. Lepas tu macam yang kawan saya kata tadi tu, ada yang sampai bunuh diri sebab stres akan benda tu. Lepas tu ada lagi caranya, kita ambil masa untuk ambil masa rehat daripada media sosial. Tak kisahlah WhatsApp ke, Instagram ke apa ke,
kita ambil method buat tu right, kita buat je apa yang selain betul. Kita jangan tengok sangat benda-benda tu, sebab kadang-kadang orang ni lain orang, lain pandangan dia. Setengah orang fikiran dia memang negatif, setengah orang dia positif. Jadi mungkin kadang-kadang kita perlu lihat daripada benda-benda situ. Sebab kita pun semua orang ada sabar, tapi bukan semua orang sabar tu tidak ada had kan. Jadi itu untuk setengah cara untuk atasi benda tu. Lepas tu cara untuk kita konklusi saya stop. Maafkan saya, untuk konklusinya, kebanyakan cyberbully ni kadang-kadang pembuli tu pun asalnya dulu dibuli. Benda tu macam turun-temurun tau. Benda dia ni bully dia ni, lepas tu dia ni disebabkan dia aktif semua, dia lepaskan kat orang lain apa semua. Lepas tu benda tu membawa-bawa tau. Cara kita nak hentikan benda ni, kita patutnya macam cara-cara atasi tu lah. Kita buat benda tak tahu, kita ambil masa untuk mengelak benda tu. Mungkin untuk setengah yang nak gunakan agama sebagai cara-cara untuk tenangkan diri pun boleh. Kita macam dalam Islam, kita solat ke, kita berzikir ke, kita buat ibadah untuk rehatkan diri lah kan. Untuk tak adalah macam stres sangat, tak adalah fikir sangat pasal benda tu. Konklusinya tak perlu ambil berat sangat pun pasal benda macam ni. Itu saja dulu saya. Itu saja. Okey, ada soalan tak daripada mana-mana pihak? Muiz ke Arif, ada soalan? Ada soalan tak tentang cyberbully ni? Ada. Afiq ada tadi ada. Buka lah. Apa tu? Kalau boleh buka mic lah. Dia mula sekali. Sementara kita tunggu Afiq ni, yang lain tak ada soalan ke? Nak tanya tapi, Apa tu? tapi tak ada tanya, tak ada soalan. Macam mana nak tanya tak ada soalan? Okay, apa kata aku yang tanya? Okey, boleh. Kan macam Arif kata dia, Arif pernah kena bully kan. Contoh kena bully tu macam mana yang saya berbully tu? Bully tu macam kat Facebook lah. Kat Facebook. Kat Facebook. Orang banyak. Kalau satu page tu apa? Betul ya? Benda situ jangan berat sangat. Dia kat Facebook ni memang macam contoh kita post something mesti akan ada yang tak puas hati macam faham Mamat ni poyo gitu dia akan ada yang kritik Manusia ni key masalah je. So benda-benda macam tu jangan dia macam ambil kisah sangat, sebab benda tu semua orang ada hak sendiri kan. So diorang fikir macam diorang boleh buat apa je. So elakkan lah benda layan benda macam tu. Tapi kalau nak ke? Kalau nak juga. Kalau nak tu nanti itulah dia akan membawa ke arah negatif lah. Kau macam boleh jadi stres ke, kau kacau hidup kau lah macam tu. Take it or leave it like that. yang Hafiz tadi, apa soalan tadi Hafiz? Main tadi on, tak apa dah. Tak apa. Tag lah. So apa harapan untuk yang pernah kena cyberbully tu? Harapan nak bagi kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Okey, macam contoh orang yang pernah kena cyberbully, korang tak payah layan pun, sebab benda ni memang tak patut pun jadi sebenarnya. Sebab kita buat benda something dekat social media ni sebab niat kita punya minat ke, contoh kita punya minat, atau macam kita nak buat sesuatu nak menunjukkan yang cara live kita. So korang go on je dah benda tu. Korang tak payah rasa macam benda tu susahkan diri kau ke, ataupun macam kenapa orang nak ambil kisah, sebab tu live kau. So kau tak payah nak kisah orang kisah live kau. Macam tu lah. Tak perlu nak stres sangat pun, sebab benda tu kalau kau nak puaskan hati semua orang, benda tu mustahil. Sedangkan hati kau sendiri pun kau tak tahu kau boleh puaskan ke tak. Takut tak sempat ke apa ke. Jadi buat je mana yang terbaik tu dan mana yang betul tu. Yang penting betul. Betul? So kat sini
Afiq Razali ada tanya, macam mana kan nak build keyakinan yang pernah kena cyberbully, kira kena teruk sampai depress, sampai nak avoid jumpa orang. Okay, kalau macam tu kita tengok dulu macam mana nak avoid orang tu, maksudnya daripada segi mana. Contoh kalau kita kena dekat social media tu, lepas tu kita layan, lepas tu kita macam argue lah kat situ. So kat situ korang kena elakkan lah ber-argue kat situ. Lepas tu kalau macam kau nak jumpa orang tu, tengok certain, tengok tempat. Contoh kau nak keluar, takkan kau nak fikir sebab orang, sebab diri kau kan. Diri kau memang nak keluar, kau nak having fun, kau nak rasakan culture kat luar tu. So tak payah takut kalau rasa macam depressed tu. So kita layankan je life kita ni. Sebab life kita, orang lain tak boleh kacau pun life kita. So daripada pendapat saya, daripada Aiman tak ada tak pendapat? Daripada saya, kalau yang depressed tu, benda tu tak perlulah macam kau depressed lepas tu kau paksa diri kau untuk buat hubungan dengan orang lain, berkawan ke apa ke. Dia bukan masalah kau ramai kawan ke apa. Yang penting kawan kau yang support kau. Sebab ramai kawan pun kadang-kadang zaman sekarang ni, ramai kawan kadang-kadang kawan tu time senang je dia. Jadi dalam benda-benda macam ni, yang penting orang sekeliling kita lah. Kita dikelilingi oleh orang yang baik ke tidak, yang boleh support kita dari segi mental apa semua tu. Itu yang penting. Dan tak perlu nak paksa diri apa semua tu lah. Lagi satu, kalau ada masalah jangan pendam lah. Kalau boleh cari someone yang korang rasa boleh percaya, korang cerita semua benda kat dia. Sebab nanti benda tu akan jadikan korang rasa senang. Korang akan tak rasa macam benda tu kau seorang je akan rasa beban. So elok lah bercerita. Tapi kalau orang tu jenis yang seorang yang pendiri, macam ada seorang itu, seorang je. Tak juga. Tak ada kawan. Tengok juga, kalau tak ada kawan, korang boleh cari parents. Parents korang ada daripada korang lahir lagi. So korang boleh cerita kat diorang. Ada beradik ke? Kalau dia anak tunggal, Parents ada. dan yatim. Anak yatim. Anak yatim carilah siapa yang jaga dia. Sebab selalunya yang kena cyberbully ni mostly orang yang berada, macam orang yang ada selalu berkait dengan ni lah, social media. So anak yatim ni tak selalu pun ada, selalu macam ni kan, social media. Yang lain ada soalan ke? Saya ada soalan. Apa tu? Okay, misal katalah cyberbully tu kan kena kat kita, tapi orang yang cyberbully kita tu kawan kita sendiri. Macam kita main game dengan dia, lepas tu dia macam kutuklah kita. Kau ni tak pandai lah main game. So tak tahu malas nak ajak kau nanti. Macam tu lah. Mungkin kawan tu hanya niat gurau je, tapi dia fikir okey, kalau dia boleh kena benda tu, mungkin dia fikir semua orang tu dia punya sabar tu sama. Dia fikir kalau dia boleh, orang lain pun boleh. Tapi tak semua orang macam tu. Setengah orang kadang-kadang lagi sensitif daripada kita. Mungkin bila macam luar daripada game tu boleh lah message dia ke apa, cakap lah, aku terasa ni. Mungkin baru dia sedar, lepas tu mungkin dia ubah kata-kata dia ke apa ke. Mungkin dia tahu sempadan tu ke, apa yang dia patut langgar, tak patut langgar. Kena komunikasi lah antara kawan tu yang bully tu, kata-kata tu. Okay, boleh. Lepas tu kalau senang macam contoh dia dah start dulu kan, dia masuk first dia dah terus start, kau mute dia terus. Tak payah nak dengar apa dia cakap. Dia kan sekarang boleh mute dengan ni kan, tutup chat. So buat dalam benda tu. Tapi kalau dia start juga buat, dia setiap hari lah buat tu. Setiap hari, kalau dia setiap hari kat, buat lah setiap hari kat benda sama. Tak pun, report je lah akaun dia. Sebab kalau contoh dia dah buat setiap hari, kau report dia setiap hari, akaun dia boleh kena ban. Sebab memang setiap polisi game memang ada polisi tu. Tapi kalau dia je member kita untuk game, Kalau member tu ikut dia tak ada nak main dah. Kau pandai lah, siapa suruh start lu macam tu lah. Okay, ada soalan lagi? Yang lain ada soalan lagi ke? Tu Ashraf tu, itu ada. Ada. Okay, apa tu? Apa kat Ashraf? Banyak soalan ni. Wish, dalam kelas tak ada minta soalan ni. Cyberbully dengan bully fizikal mana lagi teruk? Okay, dia dua perbezaan, dia dua benda yang berbeza. Cyberbully ni more to mental, tapi boleh merosakkan fizikal kalau benda tu dah worse. Faham tak? Macam fizikal, korang punya dia melibatkan dua gak. Korang punya fizikal dengan mental.
So yang lebih teruk sekarang ni mau tu dia apa ni? Cyber bully fizikal. Dia cuma kalau bully fizikal tu on the spot lah kena. Kalau bully mental ni dia lambat sikit, tapi dia biasanya lagi sakit sebab dia dua-dua belah sakit. Dia punya efek lambat lah sebab mental kan, melibatkan mental. Kenapa pernah kena ke? Fizikalnya bully? Kalau kita kena bully fizikal, kita nak kena balik dengan dia bully fizikal ke nak bully mental? Kalau bully- kita orang, kita tak pasti gerak sangat juga sebab lah. kita sekarang kita buat research tentang cyberbully je. Yang fizikal kita tak tahu sangat. Tapi apa yang kita boleh cakap ni je lah, carilah kaunselor ke orang atasan ke apa ke, parents ke. Okay. Yang lain ada soalan lagi ke? Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Okey, rasanya itu saja daripada kami. Okay, terima kasih kepada siapa yang jadi audiens kami. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih luangkan masa. Sama-sama. Sama-sama. Alright. Thanks Muiz. Alright. Okay, dah boleh ada.